Ya, selamat siang. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021. Saya Anung Sukmonugroho dari SMA Negeri 4 Jakarta. Uji kerja retaker dengan nomor peserta PPG 2015-027-39977. Kemudian dengan nomor daftar ujian ada di 2021-8200-243 akan memulai ujian kinerja, akan memulai ujian kerja dengan rencana pembelajaran Félicité à quelqu'un atau memberi ucapan selamat kepada orang lain. Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok. Bon, bienvenue à notre classe. Bienvenue à notre classe. Maintenant, on va travailler encore avec notre leçon. C'est féliciter quelqu'un. Tadi saya sudah menjelaskan di depan. Qu'est-ce que c'est féliciter quelqu'un? Kemudian, merci beaucoup de votre attention. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian karena sudah ikut pour joindre dans cette leçon. Terima kasih karena sudah bergabung di dalam pembelajaran ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, saya, Bapak Anung Sukmonugroho. Oke, Raffi, bisa Pak Anung minta tolong, on va faire la prière d'abord. Jadi kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran ini. Silakan Raffi, bisa dipimpin untuk pembacaan doanya. Ya, mikrofonnya diaktifkan dulu, Nak. Raffi maksudnya. Baik, silakan dipimpin, Nak, untuk doanya. Diaktifkan dulu, Nak, mikrofonnya, silakan. Iya. Apakah suara Raffi terdengar? Baik, kalau bermasalah, saya ke Reven barangkali. Reven bisa minta tolong, Pak Anung. On va faire la prière d'abord. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu, Reven. Silakan dikasih arahannya kepada teman-teman. Baik, Pak. Teman-teman dan Pak Anung, sebelum kita mulai uji kinerja Perancis, mari kita berdoa supaya dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, merci videonya. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Bon, maintenant on va regarder et on va écouter le dialogue entre deux personnes. Il y a Sophie et Nicole. Il y a Sophie et Nicole. Et maintenant on va regarder qu'est-ce que Sophie et Nicole disent dans ce dialogue. Bon, s'il vous plaît. À féliciter. Pour féliciter des comédiens, des chanteurs qui participent à un spectacle, on applaudit et on dit bravo, bravo. Oh, Champs-Élysées, palapalala. Oh, Champs-Élysées, palapalala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, bravo, bravo. Alors, quand on est très impressionné par la prestation d'une personne, on peut la féliciter directement en lui disant chapeau, chapeau. Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Comme il se retourne et regarde le soleil tout rouge et tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille au patron? Jacques Prévert. Oh, Ben, mais tu étais génial. Vraiment, l'émotion, l'intensité que tu transpirais en récitant ce poème. Chapeau, vraiment chapeau. Pour féliciter une personne pour un événement heureux, on dit félicitations. Sophie, je vais bientôt avoir un bébé. Oh, mais félicitations, mais quelle nouvelle. Mais c'est une nouvelle, mais merveilleuse. Félicitations, vraiment, félicitations. Ben, oui, j'ai réussi mon examen d'anglais. Oh, félicitations. Ah, je suis vraiment contente pour toi. Merci, merci. Alors, pour souhaiter un bon anniversaire, on dit bon anniversaire. Ça va? Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, bon anniversaire, Ben. Merci. Quel âge tu as? 35 ans. Oh, tu vas voir.
C'est un âge magnifique pour une femme. Voilà, la leçon est terminée. Au revoir et à bientôt. Bon, c'est le dialogue entre deux personnes. Je vais vous répéter encore une fois. Je vais vous répéter encore une fois la vidéo. On va regarder bien et écouter bien ce dialogue. Et puis, je vais vous demander quelques questions pour explorer le dialogue. Ok, encore une fois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à féliciter. Pour féliciter des comédiens, des chanteurs qui participent à un spectacle, on applaudit et on dit bravo, bravo. Bon, maintenant, dans cette vidéo, il y a combien de personnes? Dans cette vidéo, il y a combien de personnes? 1, 2. S'il vous plaît, répondre. S'il vous plaît, répondez. Silakan aktifkan mikrofonnya bagi yang ingin jawab. Paham pertanyaan saya? Il y a combien de personnes dans ce dialogue? Il y a combien de personnes dans ce dialogue? Il y a Sophie et Nicole. 1, 2. Donc, il y a combien de personnes dans ce dialogue? Silakan jawab. Oke, Raven gimana? S'il vous plaît. Il y a combien de personnes? Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Il y a 2. Il y a 2. De quoi? Il y a 2 de quoi? De personnes, des animaux. Oh, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Ok, très bien. Et puis, Nabila, s'il vous plaît, qui sont-ils? Qui sont-ils? Moi, je suis Anung. Et puis, il y a Raven. Et puis, il y a Ren. Dans cette vidéo, il y a qui sont-ils? Il y a un homme ou une femme? Silakan Nabila, s'il vous plaît. Atau dengan Rachel. Silakan Rachel. Rachel bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, atau siapapun yang ingin menjawab terlebih dahulu. Il y a une femme, monsieur. Il y a une femme, baik Mayura. Il y a une femme ou deux femmes, Mayura. Il y a une femme atau deux femmes. Deux femmes. Ok, très bien, merci. Et puis, un autre, yang tadi selain yang sudah saya tanyakan, selain Raven dan Mayura, qui sont-ils? Saya tadi sudah, j'ai déjà mentionné le nom de ces femmes. Saya sudah menyebutkan nama kedua perempuan ini. Qui sont-ils? Pardon, qui sont-elles? Comment elles s'appellent? Comment elles s'appellent? L-nya 2 ya. L. Makanya kemudian menjadi kata ganti orang ketiga jamak mereka gitu ya. Comme. Qui sont-elles? Le nom, pardon. Qui sont-elles? Silakan yang lain. Denisa atau Dayo. Oke, Afifah bisa jawab. Siapa 2 orang ini? Tadi saya sudah pernah menyebutkan namanya di awal sebelum saya putarkan videonya. Qui sont-elles? Qui est? S'il vous plaît. Afifah bisa jawab. Nicole, oke. Nicole avec? Nggak tahu, lupa. Baik, oke, baik. Silakan, merci. Terima kasih. Terima kasih Afifah. Afifah udah bilang Nicole, baik. Nicole, oke, c'est Nicole. Oke. Et puis, comment un autre, yang satu lagi? Qui sont-elles? Siapa ini? Sophie. Baik, siapa tadi yang menjawab? Nah, Alifa Amanda. Alifa, oke, très bien Alifa, merci. Sophie et Nicole, ya. Oke, Sophie et Nicole. Oke, kemudian saya lanjutkan percakapannya ya. Percakapan mereka nanti kita explore bareng-bareng. Oh, Champs-Élysées, palapalabam. Oh, Champs-Élysées, palapalabam. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Au Champs-Élysées, bravo. Ok. Qu'est-ce que Sophie et Nicole a fait? Pardon, qu'est-ce que Sophie et Nicole font? Qu'est-ce qu'elles font? Apa yang tadi mereka lakukan itu apa? Dalam bahasa Perancisnya. Oh, Champs-Élysées. Mereka tadi melakukan itu ya. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Apa sih dalam bahasa Indonesia-nya dulu deh? Apa yang mereka lakukan? Chante. Oke, Mayura, kenapa? Bagaimana? Silakan. Yang dia lakukan kan, monsieur? Ya. Chante.
Chante. Oke, ditambah R-nya ya. Jadi dibaca gimana? Bukan chant lagi. Kalau chant itu je chante. Je chante. Il chante. Tu chante. Tapi kata kerja aslinya apa? Nah, kata kerja aslinya apa? Berakhiran ER. Jadi dibaca semuanya. L. Chanteur. Oke, kalau chanteur ini mereka berdua chanteur. Kata kerjanya apa? Apa yang mereka lakukan? Kalau chanteur penyanyinya. Kalau kata kerjanya menyanyi atau bernyanyi apa? S'il vous plaît. Chanter. Chanter. Très bien. Revan, terima kasih sudah dibantu. Chanter berakhiran ER. Jadi mereka qu'est-ce qu'elles font? Oke, ada yang bisa menjawab dengan tepat? Qu'est-ce qu'elles font? Apa yang mereka lakukan? Elles font. Masukkan kata kerja chanter-nya. Elles font. Elles font chanter. Oke, très bien. Elles font chanter. Mereka bernyanyi. Oke, saya kasih tahu judul lagunya. Judulnya tadi itu Champs-Élysées. Champs-Élysées itu nama salah satu bangunan bersejarah di Prancis gitu ya. Oke, lalu kemudian sesudah mereka menyanyi, après avoir chanté la chanson, après avoir chanté la chanson, kalian bisa lihat tulisan di sini. Mereka saling bertepuk tangan, lalu kemudian mereka mengatakan bravo, bravo. Oke, apa indikasinya di situ dengan menyatakan bravo dan bravo tadi? Silakan. Yang lain silakan memberikan pendapat selain Mayura, selain Revan, selain Alifa, yang lain yang belum. Denisa, comment d'après toi? Bagaimana menurut kamu? Qu'est-ce que c'est bravo? Memberi selamat. Selamat, oke. Memang apa sih kalau misalnya bilang bravo gitu? Bagus. Bagus, oke. Bisa dibilang demikian. Kita lanjutkan video selanjutnya ya. Selain kata bravo nanti on va explorer quel mot, un autre mot, kata apa lagi yang dipakai untuk menyatakan féliciter quelqu'un ya. Kalau tadi nyanyi bareng, lalu kemudian mereka suaranya bagus lah gitu kan, terus kemudian menyenangkan nyanyinya, terus bilang bravo, bravo, oke. Nanti kita cek lagi idiom ataupun expression apa, quelle expression que nous disons, quelle expression que nous disons que pour féliciter quelqu'un. S'il vous plaît. Alors, quand on est très impressionné par la prestation d'une personne, on peut la féliciter directement en lui disant chapeau, chapeau. Oke. Saya hentikan. J'arrête le video jusqu'à cela. J'arrête le dialogue jusqu'à cela. Saya hentikan videonya sampai sini dulu. Oke ya. Tadi dikatakan seperti ini. Oke. On peut la féliciter directement en lui disant, gitu ya. Oke, ditebak aja artinya, jangan terlalu letterlux atau terlalu harfiah. Impressionné, kurang lebihnya kalau dalam bahasa Inggris pasti pernah mendengar istilah tersebut. La prestation d'une personne. Prestasi. Iya, prestasi. Prestasi itu apa sih, Revan? Atau yang lain silakan. Suatu pencapaian. Luar biasa. Très bien. Oke, merci. Baik sekali. Prestasi itu suatu pencapaian, betul. Apa saja suatu pencapaian. Misalnya nanti kalian lulus dari SMA dengan nilai memuaskan, masuk PTN yang diinginkan, jurusan yang diinginkan, itu kan satu prestasi. Nah, di sini apa yang si Sophie tadi katakan? Chapeau. Oke. Qu'est-ce que c'est chapeau? Topi, Pak. Voilà, très bien, topi. Oke, bagaimana? Comment vous expliquer? Kenapa kita harus mengatakan chapeau? Comment vous expliquer? Pourquoi on dit chapeau? Kenapa kita mengatakan chapeau? Ada penjelasannya? Silakan dalam bahasa Indonesia. Tidak mengapa. Kenapa kita mengatakan topi? Wisuda kan sih, Pak? Wisuda, hampir mirip dengan seperti itu. Terima kasih yang sudah menjawab. Wisuda, hampir mirip dengan seperti itu. Yang lain? Barangkali ada yang mungkin orang tuanya pernah ke luar negeri gitu kan. Apa sih istilahnya chapeau? Qu'est-ce que c'est chapeau? Pernah lihat bagaimana kalau misalnya dalam perayaan itu kelulusan kemudian lempar topinya diangkat, lalu diangkat dari kepala lalu kemudian dilempar ke atas. Oke. Di dalam kebudayaan, dalam satu kebudayaan, khususnya kebudayaan Eropa, kita mengenal kebudayaan ini dari kebudayaan Eropa, chapeau diartikan memang topi. Namun demikian, ketika kita memuji seseorang atas prestasinya, kita bilangnya angkat topi. Angkat topi deh sama prestasinya kamu, baik sekali gitu ya. Sangat mengesankan. Nah, itu angkat topi itu kita bilang chapeau. Jadi di sini, maintenant on va ramasser deux mots. Kita sudah dapat dua kata ya.
pour féliciter quelqu'un. Yang pertama apa tadi? Bravo. Bravo. Yang kedua? Chapeau. Chapeau. Très bien. Saya lanjut kembali. Chapeau. Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Comme il se retourne et regarde le soleil tout rouge et tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille au patron? Jacques Prévert. Oh, Ben, mais tu étais génial. Oke. Qu'est-ce que Nicole fait? Apa yang dilakukan sama Nicole tadi? Qu'est-ce que Nicole fait? Membaca puisi bukan? Membaca puisi, betul sekali. Yang Indonesia saya membaca puisi. Comment en français? Comment dire en français? Bagaimana mengatakannya di dalam bahasa Prancis? Réciter le poème. Le poème itu maksudnya puisi, oke. C'est le poème de qui? C'est le poème de qui? Kalau misalkan aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, itu kan le poème de Khairil Anwar, gitu kan, misalnya. Nah, kalau ini tadi le poème de qui? Tadi masih ingat le poème de qui yang dibacakan Nicole Récy, le poème de qui? Saya cek ke sini sedikit. Mungkin masih ingat. Jacques Prévert. Oh. Oke, c'est le poème de qui? Kan tadi saya bilang, kalau misalkan saya membacakan satu puisi, saya mengatakan, aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. C'est le poème de Monsieur Khairil Anwar. Salah satu maestro penyairnya Indonesia. Nah, sekarang yang dibacakan sama si Nicole tadi, puisinya siapa? Nah, le poème de qui? Jacques bukan Pak? Jacques. Oke, silakan. Ini loh, masih ada tulisannya. Oh, Jacques Prévert. Iya, betul sekali. Merci. Oke, c'est le poème de Jacques Prévert. Lalu kemudian kita akan cek, quelle est l'expression de Sophie pour Nicole? Jadi apa ekspresinya? Quelle est l'expression, l'idiome que Sophie a dit pour Nicole, pour féliciter Nicole? S'il vous plaît. Ben, mais tu étais génial. Ok. Maintenant, on va ramasser trois mots pour féliciter quelqu'un. Apa yang dikatakan Sophie? Qu'est-ce que Sophie a dit pour Nicole? Dengan pembacaan puisinya yang bagus tadi, dia katakan apa? Nih. Kamu sangat jenius ya, Pak? Ya, Kamu sangat jenius atau luar biasa? Baik. Oke, yang jenius atau yang luar biasa yang mana? Nah, kata yang mana? Quel mot? Genial. Oke, genial. Oke, le mot genial. Oke, kalau et-nya dari kata kerja apa, nak? Kalau saya bilang je suis indonésien, je suis petit, je suis Itu ya, Pak? Ya, dari kata kerja apa, Reva? Tuh. Nah, dari kata kerja apa aslinya? Kalau saya menyebutkan kebangsaan, la nationalité, je suis indonésien, tu es italien. Être, ya, oke, betul sekali. Sebelah si BB, terima kasih. Sangat baik, oke. Lalu kemudian saya lanjutkan ya, di berikutnya. L'émotion, l'intensité que tu transmets en récitant ce poème, chapeau, vraiment chapeau. Pour féliciter une personne pour un événement heureux, on dit félicitations. Oke. Maintenant, sekarang ada lagi. Il y a une autre expression que Sophie a dit. Ini ya, dia katakan, ditebak aja artinya, pour féliciter une personne par un événement heureux. Heureux itu maksudnya sedang dalam keadaan gembira. Gitu ya. Apa saja keadaan yang gembira itu yang kemudian memancing ucapan selamat menurut kalian? S'il vous plaît, silakan. Apa saja keadaan gembira yang memancing ucapan selamat dari orang? Silakan, s'il vous plaît. Menang, Pak, kalau orang menang. Kenapa, Revan? Kalau orang menang. Menang apa nih maksudnya? Misalnya Lomba. menang lomba, oke, betul, Revan. Yang lain silakan, Stephanie. Keadaan bahagia yang mana yang kira-kira orang memberi ucapan selamat? Menikah atau ulang tahun, Pak? Menikah atau ulang tahun, betul sekali. Terima kasih. Kemudian yang lain, keadaan apa lagi yang bahagia yang kemudian layak untuk diucapkan selamat? Liburan, Pak. Liburan. Oke, juga mengucapkan kepada liburan. Nah, di sini maintenant on va
on va trouver un autre mot, kita ketemukan lagi un autre mot. Ini yang diucapkan sama si Sophie. Dia katakan ketika kita melakukan yang namanya kita menemukan satu kondisi bahagia, pada orang lain, lalu kita memberikan ucapan selamat, ada satu kata lagi yang dikatakan, dia bilang felicitation, gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ada kata congratulation, gitu ya, congratulation. Nah, kalau di sini ada kata felicitation. Jadi tidak mengucapkan congrats tapi kita lebih mengucapkan felicitation. Bang, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini bagaimana kita mengeksplorasi video tersebut tentang pour féliciter quelqu'un. Kemudian yang mau Pak Anung tampilkan sekarang adalah apa saja, gitu ya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam bentuk. Iya, Pak Anung mulai dulu dalam bentuk satu permainan. Oke, di sini kita punya beberapa gambar. Lalu kemudian kita juga punya ada 5 kalimat. Ada kalimat yang menyatakan kepada keadaan bahagia yang kemudian kita memberikan selamat kepada orang ini. Oke, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, apakah sudah bisa terlihat dengan baik? Sudah, Pak. Oke, ini ornamen apa ya buat yang merayakan? Natal, Pak. Natal, baik. Natal. Kira-kira penyebutnya Bang Metnong sekarang mau kita pasangkan kemana? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Très bien. Saya arahkan ke Maria. C'est Joyeux Noël. Kemudian, ini gambar apa? Qu'est-ce que c'est? Bayi, Pak. Bayi, oke. Apa bahasa Prancisnya bayi? Bebe. Le bébé, très bien. Berarti kalau ada bayi, berarti ada apa? Kelahiran. Oke. Kira-kira tepatnya dipasangkan di mana? Dengan yang mana? Félicitations pour la naissance de votre Oke. BB, ini untuk menunjukkan kepada bayinya. Ini sebagai clue ya, sebagai isyaratnya atau indikasinya. Oke. Kemudian kita punya ada satu orang yang sedang kejar deadline nih, mengerjakan sesuatu. Apa yang kita katakan sama dia? Dalam bahasa Indonesia mungkin ada yang bilang semangat ya gitu, ayo maju terus gitu, kamu bisa dan sebagainya. Bon chance bukan? Bon chance. Oke, saya koreksi ya. On va corriger ensemble, bon chance. Bon chance. Bon chance itu maksudnya good luck gitu ya. Semoga beruntung. Baik, tepat sekali. Saya pasangkan ke sini bon chance. Lalu kemudian kita punya satu pasangan yang berbahagia di sini. Le mariage et puis qu'est-ce qu'on dit? Apa yang kita katakan? Qu'est-ce qu'on dit? Komplimen bukan, Pak? Oke. To make compliment. To make compliment itu kurang lebihnya saya mendoakan semua yang baik untuk pasangan gitu ya, untuk pasangan. Baik, to make compliment, saya pasang kemari. Baik, yang tersisa tinggal gambar ini. Ada satu orang yang sedang bekerja dengan fokus. Apa yang kita, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une personne qui travaille, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Apa yang kita katakan sama orang itu? Bon travail. Bon travail, très bien, merci. Baru kemudian jawabannya kita submit ya. Jadi inilah kurang lebihnya apa yang bisa kita katakan pour qu'est-ce qu'on dit pour féliciter quelqu'un. Jadi apa yang bisa kita katakan, untuk memberi ucapan selamat kepada orang. Baru kemudian kita submit jawabannya. Oke, très bien, merci. Bravo. Saya bilang sama kalian, bravo. Kalian mendapatkan nilai yang baik seperti itu ya. Baik, saya stop dulu share-nya. Kemudian saya lanjut pembelajaran kita tadi. Sesudah kita menemukan dari bentuk dialog tadi itu semua, sesudah kita menemukan apa-apa saja dialognya yang merupakan bagian dari pour féliciter quelqu'un, sekarang kita masuk kepada penjelasannya. Qu'est-ce que c'est ou comment dire félicitations ya. Iya, semoga sudah terlihat. Comment dire féliciter au quelqu'un atau à quelqu'un. Di dalam bahasa Indonesia kita mengatakan bagaimana mengucapkan selamat di dalam bahasa Prancis. Lalu kemudian, oke ya, pada intinya apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keempat kata tadi yang sudah kita temukan dalam dialognya Sophie dengan Nicole, apa saja tadi? Apa saja? Bravo, très bien. Terus yang kedua? Chapeau. Deuxième, c'est chapeau, oke. Troisième, le troisième. Ayo, yang ingat, silakan. Le troisième. Bon anniversaire. Bon anniversaire bisa, tapi kita ngambil bongnya saja. Très bien, merci. Et puis, satu lagi. Genial. Genius itu. Genial. Non, c'est pas comme ça, bukan yang itu. Yang tadi saya katakan, kalau orang Inggris akan mengucapkan Félicitations. Félicitations, très bien. Oke. Sekarang makanya paham ya, kenapa kalau misalkan ada teman-teman kita yang memakai nama Felicia, paham ya? Karena ketika kita mengatakan ada teman kita yang bernama perempuan misalnya namanya Felicia gitu ya, itu tuh Felis itu
suatu keadaan gembira. Jadi orang tuanya itu gembira dengan kehadirannya dia sebagai seorang anak di dalam keluarga. Makanya dikatakan Feliz atau Felicia. Makanya terus kemudian ada ucapan felicitación seperti itu ya. Kurang lebihnya saya cerita sedikit tentang budayanya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Nah di dalam itu tadi il y a quatre mots tadi. Il y a quatre mots. Bientôt. Bravo, chapeau, et puis félicitations, et puis bon. Tadi disebutkan seperti itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia simple. Kita hanya mengucapkan sesederhana mungkin. Kita hanya mengucapkan sebetulnya selamat. Bon anniversaire seperti Mayura tadi bilang, selamat ulang tahun ya, kan gitu ya. Misalnya terus kemudian Bon Noel misalnya gitu, atau Joyeux Noel, selamat Natal gitu ya, misalkan seperti itu. Atau misalnya juga misalnya untuk yang Islam juga bisa menyebutkan Bon Eid el-Fitr gitu ya. Selamat Lebaran. Jadi sebenarnya 4 kata ini quatre mots, les quatre mots, bravo, chapeau, félicitations, bon, itu kalau di Indonesia kan hanya satu kata, hanya mengatakan selamat. Hanya saja kata selamatnya nanti diteruskan dengan kalimat berikutnya. Kalimat apa gitu kan? Selamatnya untuk apa? Gitu ya. Selamat untuk hari Natalnya, selamat untuk hari kelahirannya, selamat untuk ulang tahunnya, selamat untuk yang merayakan ini dan itu, selamat untuk pernikahannya, ya gitu kan. Kita hanya menggunakan kata selamat. Kemudian saya lanjut. Iya, kapan kita menggunakan la situation et la condition quand on dit pour féliciter quelqu'un? Yang pertama ini tadi kita mengucapkan féliciter quelqu'un itu à vos amis sama votre famille. Paham ya? Vos amis kepada teman. Ini kondisinya un événement spesial. Kejadian atau momen yang sifatnya spesial. Apa saja? Misalkan anniversaire. Tadi sudah disebutkan sama Mayura. Selamat ulang tahun. Lalu kemudian quand votre cousin part en vacances. Ketika sepupunya kamu akan berangkat bepergian liburan, itu juga ucapan selamat, gitu ya. Atau bisa juga ketika kita mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Nah, itu juga kita mengucapkan ucapan yang kira-kira itu memotivasi supaya orang itu sembuh gitu ya. Dia punya kekuatan mental, dia merasa diperhatikan seseorang dan kemudian dia bilang saya bisa sembuh gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa diberikan ucapan selamat atau felicitación dalam pengertian kamu cepat sembuh ya, gitu pengertiannya kalau dalam bahasa Indonesia. Kamu cepat pulih lagi ya. Nanti kalau kamu sehat kamu bisa kumpul lagi sama kita bersama kan gitu ya. Nah, itu kita sebut bagaimana féliciter quelqu'un pour les malades gitu ya, untuk orang yang mengalami sakit. Ya. Baru kemudian ketika sahabat terbaik kita semarie, menikah gitu ya. Nah, ini juga salah satu momen di mana kita memberikan satu ucapan selamat gitu ya. Lalu kemudian saya lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Kalau ini ada bentuk dialog, saya tidak akan bahas bentuk dialognya, kalian tadi sudah melihat. Oke, sekilas saja apakah terlihat sama kalian? Di sini kata ucapannya felicitationnya apa saja? Kata pour féliciter quelqu'un-nya ada apa saja di sini? Sekilas saja yang kalian temukan pertama kali lihat. Bravo. Bravo. Voilà, très bien, merci. Bravo, je te félicite. Je te félicite maksudnya bravo. Bagus, je te félicite. Saya memberi kamu ucapan selamat gitu ya. Atau bagaimana dengan ini? Ketika di sini il y a 3 personnes, Margot, Elodie, et Kengtong. Kemudian Kengtongnya mengatakan sesuatu. Je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Yang lain silakan. Arsya mau masuk ke mana jurusannya sesudah lulus SMA? Kuliahmu masuk apa? Silakan, s'il vous plaît. Mau itu Pak, Ilpot. Ya agak keras Arsya, nggak apa-apa. No, c'est pas grave, s'il vous plaît. Mau masuk apa jurusannya? Ilpot. Ilkom, oke, ilmu komputer di UI. Baik. Nah, ketika ini diaminkan saja ya, menjadi doa buat Arsya ya. Arsanya benar-benar masuk jalur PTN undangan untuk ilmu komunikasi atau ilmu komputer di UI. Lalu kemudian saya bilang je suis content pour toi. Paham maksudnya? Ada istilah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu I'm glad to hear that gitu ya. Kalau di Indonesia kan? Oh, ini Pak, senang dengarnya. Baik. Nah, kalau di sini je suis content pour toi pengertiannya adalah saya ikut senang ya gitu ya. Saya ikut senang untuk kamu gitu ya. Saya juga ikut senang untuk kamu karena kamu berhasil mencapai cita-citanya kamu yang kamu inginkan, PTN-nya apa, jurusannya apa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian si Margot juga mengatakan, Gaspard et moi nous allons nous marier. Tadi kita sudah bilang ya, marier adalah kata kerja menikah. Le verbe de le mariage. Kalau le mariage kan le nom, kata benda. Kalau nous allons nous marier, jadinya siapa yang menikah? Qui se marie? Dia katakan Gaspard et moi. Gaspard et moi, nous allons nous marier. Kita. Baik, betul sekali. Terima kasih. C. Berarti Margot. Margot, une femme ou un homme? S'il vous plaît. Margot et Gaspard. Margot et Gaspard, très bien. Ok. Gaspard, c'est un homme? Ou Margot, c'est une femme? Yang mana yang lakinya, yang mana yang perempuannya? Maksud saya seperti itu. S'il vous plaît.
di dalam pernikahan ini, ketika si Margot mengatakan la deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. Siapa yang akan menikah di situ? Qui va se marier? Qui vont se marier? Qui? Siapa? Qui vont se marier? Jadinya siapa yang akan menikah? Paham sampai sini? Kan Margot tadi bilang la deuxième, c'est que Gaspard et moi. Kita tadi sudah dijawab kita. Nah, kitanya di sini siapa yang dimaksud yang akan menikah? Gaspard et Margot. Voilà, c'est bien, Reven. Gaspard et Margot. Lalu kemudian apa? Qu'est-ce que Elodie dit? Qu'est-ce que Elodie dit? Qu'est-ce que Elodie parle pour le mariage de Gaspard et Margot? Quel mot? Apa yang jadi ungkapan expression félicitationnya si Elodie ini apa? Les expressions de féliciter quelqu'un pour Margot et Gaspard. Apa kata Elodie? Qu'est-ce que Elodie dit? Apa yang dikatakan Elodie? Ini ya, sepanjang ini dia mengatakan tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de bonheur. Semoga kalian dilimpahi dengan kebahagiaan gitu ya. Gitu. Harapan saya kalian akan dilimpahi dengan kebahagiaan. Itu ungkapannya si Elodie pour féliciter quelqu'un kepada Margot et Gaspard. Oke. Kemudian apalagi yang dikatakan sama Kentang? Sesudah dia tahu Gaspard et Margot mau menikah. Toutes mes félicitations. Voilà, toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations itu artinya boleh dibilang saya doakan semua yang terbaik untukmu gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk ungkapan untuk menyatakan pour féliciter quelqu'un. Baik, kemudian c'est la conclusion de notre leçon. Ini adalah konklusi dari pembelajaran kita. Di dalam kalimat pour féliciter quelqu'un, on peut utiliser la phrase indicative. Par exemple, chapeau, félicitations et bravo. Bon, jusqu'à cela, vous avez compris? Sampai sini, kalian paham? Paham, Pak. Bon, merci beaucoup. Et puis maintenant, kalian bisa memasuki, saya akan buatkan backup room dulu. Di sini ada 6. Ada 6. Sorry. Baik, di sini ada 6 breakup room yang saya buatkan. Silahkan kalian bisa berkelompok, dibagi saja kelompoknya masing-masing. 33 kalau misalkan dibagi 6 saja ada 5. Betulkah demikian? 5 atau lebih sedikit orangnya? Silahkan langsung bergabung ke room 1, room 2, room 3, room 4, room 5, room 6. Silahkan kalian nanti bisa mengerjakan kepada apakah roomnya sudah kelihatan? Breakup, pardon. Oke, breaking roomnya sudah kelihatan. Silahkan dipilih saja kelompoknya. Yang pasti 5 atau 6 ya dalam satu kelompoknya. Nanti yang akan kita kerjakan adalah kita punya semacam lembar kerja kelompok. Kita punya lembar kerja kelompok, di mana di dalam lembar kerja kelompok ini, nanti silahkan kalian bisa menuliskan kalian kelompok berapa sesuai roomnya. Lalu kemudian nama siswanya siapa saja. Kalau kurang ditambahkan sendiri, silahkan tulis nomor 6-nya. Oke, di sini kita sudah punya ya, la fête, oke ya. Intinya kalian nanti akan silakan untuk mengisi di sini ungkapan yang sesuai dengan gambarnya. Lalu kemudian nanti di bawah kalian akan membuatkan satu konklusi atau membuatkan satu vous faites la conclusion. Kalian buatkan semacam penutupnya atau kesimpulannya dalam situasi dan kondisi bagaimana kita menggunakan yang namanya pour féliciter quelqu'un, untuk memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Bon, s'il vous plaît, bisa diupayakan menggunakan bahasa Prancis ya, di bahasa Prancis jadi dalam pengertian misalkan pour le mariage untuk pernikahan Pak gitu ya, pour l'anniversaire untuk hari hari jadi atau hari kelahiran yang dirayakan dalam bentuk ulang tahun, maksud saya seperti itu. Lalu kemudian untuk perayaan Natal Pak, misalnya gitu kan, setelah situasi atau kondisi seperti apa, silakan kalian bagi kelompok kalian sendiri sebentar saja, sekitar 2-3 menit, bagi kelompok kalian masuk kepada roomnya masing-masing. Silakan diisi di LKPD, lembar kerjanya silakan diisi dulu. Nanti saya minta satu kelompok untuk menampilkan. Saya sudah setel Zoom-nya supaya kalian bisa menampilkan. Presentasi kalian masing-masing. Baik, silakan dibagi kelompoknya dan dikerjakan lembar kerjanya. Baik, silakan yang belum menampilkan kameranya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Baik, dari semuanya yang hadir di sini,
tadi sesudah kita bekerja secara kelompok di dalam breakout room, ada yang bisa menampilkan atau ada yang ingin menampilkan hasil pekerjaannya sebentar saja? Dicoba aja, dicoba nggak apa-apa. Baik, Maribel, terima kasih. Oke, silakan Maribel atau siapa yang bicara untuk mewakili kelompok 4-nya? Ya, silakan juru bicaranya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Boleh pakai bahasa Indonesia, Pak? Ya, tentu saja. Pelan-pelan saja. Sebisanya kamu baca ya. Oke, silakan. S'il vous plaît. Kami dari kelompok 4 Baik. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bang, s'il vous plaît. Ya. Jadi bagaimana Maribel untuk menentukan ungkapan memberi ucapan selamat? Di nomor 1 Pak Anung nanya, La Fête, perayaannya apa saja? Di situ ada 4 yang kamu tulis. Perayaannya ada apa aja? Di kolom sebelah kanan. Apa saja yang dirayakan yang bisa diberi ucapan selamat? Yulia? A, B, C, D. Qu'est-ce dibaca saja, tidak mengapa. Yang A itu Pak, hari nasional kayak pahlawan gitu. Betul, oke, betul, Terus, terima kasih. Kemudian, ya. Terus yang B itu La Fête Religieuse, itu berarti itu ya perayaan itu buat agama kayak Merry Christmas, baik, Lebaran. betul sekali. Iya, terima kasih. Lalu kemudian yang C-nya bagaimana? Le marriage itu tuh yang buat orang nikah. Baik, terima kasih. Kemudian yang delta atau D? Yang lanes itu ya Pak. Lanesan, ya. Lanesan. Melahirkan. Ya. Masuk pada pertanyaan kedua, Dire la félicitation. Dire la félicitation, apa saja ungkapan yang bisa dikatakan? Di sini ada kamu tulis ada 4, A, B, C, D. Yang pertama ungkapan untuk apa itu? Félicitations pour votre mariage. Silakan dibaca sebentar. Félicitations pour votre mariage. Répétez s'il vous plaît. Félicitations pour votre mariage. Itu ungkapan untuk apa? Untuk pernikahan. Baik. Kemudian kalau yang B-nya bon anniversaire. Silakan ulangi. Répétez. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Itu untuk hari ulang tahun, hari pernikahan. Baik. Hari ulang tahun lebih tepatnya. Baik. Langsung kepada yang D-nya. Bon nouvelle année. Bon nouvelle année itu. Bonus itu untuk tahun baru. Baik, terima kasih. Baik, kemudian di sini ada gambar. Ini oke, kalian sudah melengkapi. Coba ke bawah lagi, saya lihat gambar yang di bawah saja. Saya tunjuk gambar yang di nomor 4. Ke bawah sedikit. Iya, baik. Oke, di sini ada gambar sosok seorang bayi ya. Oke, dibaca apa itu, Nak? Félicitations pour ta naissance, Pak. Oke, félicitations pour ta naissance, untuk kelahirannya. Baik. Masuk langsung ke nomor 6. Di nomor 6, la conclusion. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, untuk mengungkapkan selamat dalam bahasa Prancis itu menggunakan félicitations. Bisa diturunkan sedikit layarnya? Iya, baik sekali. Baik, oke. Jadi apa saja? Tidak perlu disebutkan semua, beberapa saja tadi. Bravo, je te félicite, okay, tu me félicitations. Je te félicite, gitu ya. Oke, tu me compliment. Compliment. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Baik sekali, bisa ditarik dulu share screen-nya. Baik. Oke, terakhir terima kasih atas kehadirannya sama kalian semuanya. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour vous joindre dans cette leçon. Saya ingatkan kepada Anda semuanya. Jadi nanti kita masih ada LKPD ya. LKPD ini maksudnya adalah kita masih ada lembar kerja yang akan menjadi tugas kalian di rumah. Lembar kerjanya nanti akan saya bagikan di dalam grup WA grup kalian, lalu kemudian WA grupnya nanti akan silakan kalian isi baik secara individu, lalu kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian yang saya ingatkan sekali lagi tadi di dalam mengucap pour féliciter quelqu'un di dalam bahasa Prancis kita tadi punya ada bravo, ada félicitations, ada chapeau, ada yang tu me compliment atau tadi ada bilang je suis content pour toi misalnya gitu ya, saya ikut gembira dengan. Nah, itu adalah bagian dari konklusi dari kesimpulan kita dari pembelajaran kita kali ini pour féliciter quelqu'un. Kemudian selebihnya nanti saya ingatkan bahwa di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas materi yang lain sesudah féliciter quelqu'un. Nanti kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, nanti LKPD-nya kirim ke Google Classroom, nanti sisanya nanti silakan kita lanjutkan materi pembelajaran kita selanjutnya di kompetensi dasar berikutnya. Kurang lebihnya itu saja yang bisa Pak Anu sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Merci beaucoup de votre attention. Sebelumnya terakhir Pak Anu boleh minta tolong. Mari kawan-kawan, setelah selesai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa
berdoa sesuai dengan tema masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bon, merci beaucoup. Terima kasih Raffi atas arahannya. Oke, merci beaucoup de votre attention et au revoir. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian bisa meninggalkan ruangan meeting Zoom-nya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Merci, Pak. Oke. Merci, Pak. Merci, Pak. Oke. Oke.